السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan sihat semua no? Malam ni kurang hujan agak lebat lah hujan ni. Tapi ramai juga tuan-tuan saya nampak 2, 4, 6, 8, 10 lebih kurang 50 orang ada kot lebih kurang lah tuan-tuan. Baik, jadi alhamdulillah lah tuan-tuan. Walaupun hujan ramai yang main. Baik, kita berhenti di mana tuan-tuan? Ingat, kita ingat bulan lepas kita baca maulid, betul tak? Maulidur Rasul. Jadi kita berhenti di hadis yang ke-49 Hadis yang ke-49, bab sabar. Kita masih lagi dalam bab sabar. Orang utara kata sabar lah. Bab sabar. Jadi hadis yang ke-49. Baik, jadi kita tengok hadis kita malam ni. Tuan-tuan dengar tuan-tuan, hujan dengar. Dengar Tapi mic ni okey lah. Dia tangkap suara cantik, okey lah. Baik tuan-tuan, kita tengok hadis yang ke-49. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sahabat Nabi yang digelar Abu Hurairah. Jadi Abu tu maksud dia bapa ataupun ayah. Hurairah maksud dia kucing, bapa kucing lah. Radhiyallahu an qal. Dan saya dah sebut kat tuan-tuan sebelum ni, kenapa dia digelar sebagai bapa kucing? Sebab dia sayang kucing. Nama betul dia adalah Abdul Rahman bin Sakhar. Itu nama di Islam. Sebelum Islam nama dia lain. Sebelum Islam nama dia Abdul Syams bin Sakhar. Abdul Syams maksud dia hamba matahari. Itu nama dia sebelum masuk Islam. Hamba kepada matahari bin Sakhar. Sakhar maksud dia batu. Bin apa? Bin batu lah tuan-tuan, bongkah batu. Bila dia masuk Islam, Rasulullah tukar nama dia. Jadi masuk Islam tak mestinya tukar nama. Tukar nama kalau nama dia ada unsur-unsur syirik, tukarlah. Ialah hamba matahari, syirik. Mana boleh nama hamba matahari? Siapa nama macam tu wajib tukar, sebab nama itu melambangkan syirik. Kita mana ada hamba pada matahari, hamba bulan, hamba bintang, bukan. Jadi Rasulullah tukar nama dia daripada hamba matahari menjadi Abdul Rahman, hamba kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Sama juga kita di Malaysia ni, orang India ke, orang Cina ke, orang mana-mana lah, kalau dia masuk Islam tak semestinya tukar nama. Kecuali kalau nama dia tu tak elok lah, nama dia ada unsur syirik ke, ataupun nama dia bunyi tak elok ke, itu tukar lah. Jadi nama dia tukar pada Abdul Rahman, tapi nama ayah dia tak tukar. Sebab itu nama ayah dia, dia pilih lah nama ayah dia kan. Walaupun makna dia ketui batu, tapi biar je lah, itu nama ayah dia. Nama dia saja ditukar.
Kemudian dia digelar Abu Hurairah sebab dia sayang kucing. Sebab apa dia sayang kucing? Kita orang Perak kita sebut kucing, betul tak? Kucing. Tapi kalau tuan-tuan orang pergi negeri lain dia sebut kucing, betul tak? Kucing. Kita buang G, tuan-tuan. Orang Perak kalau bercakap dia buang G belakang buang. Kucing menjadi kucing dia menjadi kucing. Kita punya kucing ya. Baik. Jadi tuan-tuan, dia sayang kucing ni pasal apa? Sebab ada hadis sebut seorang perempuan yang semayang tahajud, puasa di siang hari, tapi masuk neraka kan, sebab dia kurung kucing, tak bagi makan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia sayang kucing. Sayang kucing. Baik, itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cumanya gelaran ini Rasulullah bagi, jadi dia sukalah. Gelaran ni Rasulullah yang bagi. Rasulullah panggil dia Abu Hurairah, bapa kucing, dan dia suka. Ini nama yang Rasulullah bagi, nama yang penuh keberkatan dan kebaikan. Kita tak bolehlah gelar. Kalau kita ada kawan sayang ayam, takkan kita panggil dia bapa ayam. Marahlah dia. Tak boleh lah. Ataupun dia sayang lembu, punya sayang lembu, janganlah kita panggil dia weh bapa lembu. Tak boleh. Saya ingat mungkin dia marah. Ini gelaran ni Rasulullah yang bagi. Baik. Kemudian tuan-tuan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lupa, kalau orang yang kita panggil itu suka, tak apalah. Dia suka kan. Kita panggil apa-apalah nama dia. Kita panggil dia Mat ke, dia suka. Ada orang badan dia kecil, orang panggil Mat Atot. Ada kan Mat Atot. Dia suka, tak apa. Mat Atot. Badan ketot panggil Atot. Kalau dia suka, tak apalah. Kalau dia tak suka, tak boleh. Kalau pendek, orang panggil Mat Pen. Betul tak? Mat Pen. Pasal apa? Pen pendek. Kalau dia marah, tak boleh. Ataupun kalau jongang, Mak Jo. Ada orang panggil Jo. Saya ada anak murid, orang panggil Jo. Saya kata tak marah ke? Kita tak apa. Dia redha, orang panggil dia Jo. Pasal apa? Pasal dia jongang, orang panggil dia Jo. Mudah nak kenal. Kalau dia redha, tak apalah. Dia senang kan dengan nama tu. Malah saya ada jumpa satu jemaah, orang panggil dia Lan Hantu Raya. Saya dengar nama punya ganas, tapi dia suka Lan Hantu Raya. Kalau ia pun, tapi tuan dia suka. Malah dia siap melawak lagi, kata dia ada belah hantu raya. Dia punya syok orang panggil dia hantu raya. Kalau tuan-tuan syok ada orang panggil hantu raya. Normalnya kita pelik lah, hantu raya. Tak tahulah, tapi saya pelik lah. Saya beritahu jemaah, dia tak marah. Dia kata dia memang suka dengan hantu raya tu. Lan hantu raya. Ikutlah tuan-tuan. Baik, kita tengok tuan-tuan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Baik, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasalah musibah ataupun bala, musibah, sentiasalah bala dan musibah itu menimpa orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Dengar ni hadis ni sebut, sentiasalah bala dan musibah. Bala ni ujian lah. Musibah makna dia apa? Banyaklah. Naik motor jatuh, sakit mata, sakit kaki, sakit lutut, duit kurang buat padi tak jadi, meniaga rugi. Dalam hadis ni sebut sentiasalah musibah bala tu kena kepada orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Sentiasa kena. Fi nafsihi, pada dirinya. Diri kita ni apa? Sakit lah.
sakit telinga, sakit mata, sakit lidah, sakit hidung, sesama, sakit lutut, macam-macam penyakit. Betul tak? Kita kat dunia ni kita jumpa orang macam-macam penyakit ada. Pelik-pelik. Macam-macam penyakit ada. Ada orang duk sihat-sihat, tiba-tiba dia jadi macam tak betul. Rupanya dalam otak dia ada nanah. Saya pernah jumpa orang lagu tu. Bila dia tak sakit, dia jadi macam tak apa ingat. Dia jadi macam orang tak betul lah. Rupanya ada nanah dalam otak dia. Ada orang juga kes sihat, orang perempuan sihat-sihat, dia duduk rumah dia bersin keluar darah, pergi klinik, hospital kata kanser hidung tahap akhir, dapat tahu lambat. Doktor kata tak boleh dah ni, kanser dah merebak dalam badan dia kan, seluruh badan dia, padahal sihat dan doktor kata balik 3 hari lebih kurang dia balik, dia pun mati. Tuan, ujian datang. Kita tak tahu tuan-tuan, itu lumrah, bukan orang ni, kita pun sama tuan-tuan. Sebab tu bila kita diuji dengan sakit, jangan perasan kita seorang je sakit. Betul tak? Ada orang kadang-kadang dia sakit, pasal apalah aku sakit. Pergi hospital tengok, macam-macam penyakit ada, macam-macam sakit ada. Tuan-tuan pergi IJN, berapa ramai yang jantung tu sumbat. Ramai tuan-tuan sakit jantung. Tuan-tuan pergi hospital di Pulau Pinang tu, situ dia berkumpul orang sakit otak, yang ada penyakit dalam otak. Semua di Penang, macam-macam tuan-tuan ada. Ada yang bertempurung dalam petik air, tempurung kat badan, macam-macam penyakit ada. Saya dulu bila patah tangan masuk hospital baru perasan. Saya duduk di wad patah tu, wad patah ni antara wad yang tak putih. Saya masuk satgi, kawan ni masuk macam-macam penyakit. Kawan ni aksiden patah kaki, patah tangan, kawan ni sengit tu, macam-macam. Baru saya nampak, setiap masa banyak orang sakit, tak berhenti tuan-tuan, semua. Sebab tu bila kita sakit, ingat, beribu-ribu, berjuta-juta orang kat dunia ni tengah sakit. Sebab kita kadang-kadang bila kita sakit, kita duk tengok orang sihat. Itu yang kita tak bersyukur tu. Nabi suruh kita tengok orang yang lagi teruk pada kita, di bawah kita kan. Kita sakit sikit, tengok orang yang sakit lebih teruk, barulah kita boleh bersyukur. Kalau kita ada harta banyak ni, jangan tengok orang harta lebih, tengok orang harta di bawah kita. Barulah kita boleh latih diri supaya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, ada orang sihat-sihat duduk, sakit buah pinggang ada. Umur, saya ada jumpa cikgu umur 20-an, buah pinggang out terus. Umur 20-an, buah pinggang habis ya. Dialisis cikgu, umur baru 20-an, buah pinggang out. Dialisis belum 30, buah pinggang dah out. Tuan-tuan tahulah orang lelaki kalau buah pinggang dah out, habis ya tuan-tuan, habis ya. Tak ada peluang lah nak dapat anak lah. Dia gitulah. Buah pinggang ni dia ada kaitan lah. Ada sahabat saya umur 32, buah pinggang out, anak baru 2 kot, habis ya. Dah buah pinggang dia berapa tahun dialisisnya, memang payahlah nak ada anak dia, habis lah tuan-tuan. Fungsi sebagai lelaki tu hilang lah tuan-tuan. Kalau buah pinggang dah out, habis lah. Isteri lah kena sabar nah. Ujian yang Allah timpa. Ramai tuan-tuan saya jumpa ni, tak sedap buah pinggang dah rosak. Ada orang saya pernah jumpa, cikgu juga umur 40-an, kencing manis. Dia kencing manis ni macam-macam. Ada orang kena kaki kan, ada orang kudih kat belakang. Cikgu ni mata buta. Cikgu kencing manis tinggi, mata buta. Dia kencing manis tu serang mata dia. Daripada sihat, mata buta. Allah, sihat. Matilah dia. 40-an, matilah. Ada orang saya jumpa tuan-tuan, hidup sebatang kara, orang perempuan tak kahwin, OKU, kaki sebelah kena potong, kaki sebelah dah potong, kaki lagi sebelah juga dah kena potong. Duk sorang-sorang, kerja tak ada. Allah, kesian tuan-tuan. Ujian Allah Ta'ala bagi. Dah kencing manis, telinga tak dengar, dia kencing manis serang telinga dia.
telinga tak dengar, mata tak nampak, duduk seorang-seorang. Ada suami pun dah duduk jauh, suami pun dah tak larat dah. Maka adik-beradik suami dah jauh, suami pun dah tak apa nak ingat, dah macam nyanyuk. Hiduplah seorang-seorang. Sebab tu tuan-tuan, ingat, tiap kali kita diuji, ingat, bukan kita seorang yang diuji ni. Manusia atas dunia ni ada lebih kurang 7.2 bilion manusia. Oi, macam-macam ujian ada. Ingat semua orang diuji, semua. Terutama orang beriman. Nanti disebut pasal apa orang beriman ditimpa pelbagai musibah. Wa waladih, dan pada anaknya. Musibah pada anak. Kalau pada diri kita, sakit lah, macam-macam penyakit yang ada lah. Tuan-tuan yang umur panjang daripada saya, tuan-tuan melalui macam-macam penyakit, betul tak? Sakit ni lah, sakit tu lah, macam-macam penyakit mai tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, anak ni macam mana ujian pada anak? Oh, banyak lah tuan-tuan. Mungkin anak yang kita didik dengan penuh baik, tapi tak jadi seperti mana yang kita harapkan. Ada tuan-tuan. Bagi sekolah agama elok lah. Sedap-sedap orang telefon bagi tahu ni, anak hang bagi mengandung anak aku dah. Ada. Nangis mak dia. Pasal apa? Dah bagi sekolah agama dah. Buat kerja lagu tu. Selang berapa lama, telefon lagi seorang. Ni seorang lagi anak hang buat kerja. Betul tak? Allahu Akbar. Berat ujian. Ada orang diuji anak 12. Hampir semua hisap dadah. Sial. Ujian. Cuba didik anak. Tapi tugas mak ayah ni didik lah. Betul tak? Tu tugas kita. Jangan didik saja, doa. Tiap-tiap hari doa pada anak tuan-tuan. Kadang-kadang ada setengah orang dia rasa dah didik betul, buat apa doa pun dah didik bukan lagu tu. Kita didik sebaik mungkin, dalam masa yang sama kita berdoa pada Allah supaya anak kita menjadi orang yang berjaya dunia dan akhirat. Dan doa mak ayah ni mustajab untuk anak-anak. Kadang-kadang kita lupa untuk doa mak anak dengan apa? Anak kita lupa nak doa. Sepatutnya dalam sujud kita, ataupun kalau rajin boleh bangun malam, doa untuk anak. Jangan lupa. Baik. Jadi tentu ada orang anak dia tak jadi. Ada orang tak ada anak. Ada orang. Saya ada jumpa satu cikgu. Ramai lah, bukan seorang, ramai saya jumpa. Tanya je pasal anak, terus belah terus. Saya tak tahu pasal apa. Tanya anak berapa orang, tanya aja pasal anak, muka dia masam, dia bangun, dia belah terus. Ada cikgu boleh bagi tahu, ustaz dia tak ada anak, kahwin lama dah, tapi tak ada rezeki. Saya mana tahu. Rupanya dia sedih sangat. Pasal dah usaha macam-macam tapi anak tak ada. Sedih sungguh dia. Jadi kalau orang tanya anak ada banyak berapa, dia marah lah tuan-tuan. Kita mana tahu, kita tahu kita pun tak tanya orang tuan-tuan. Buat macam mana? Diuji tak ada anak, ada orang. Ada orang diuji dengan anak tak jadi. Tuan-tuan tengok kat gurun kan, dia kelar mak dia, tengok tak? Yang dia kelar mak dia. Baru lagi minggu lepas dia kelar mak dia, mati mak dia di gurun. Gurun ni orang Melayu kita lah tuan-tuan, kebanyakannya. Kelar mak dia, mati mak dia. Dia keluar, lori gilis dia pula mati. Memanglah ada orang kata padan muka, bunuh mak hang pun mati. Satu sudut orang fikir lagu tu, tapi kita tengok sudut yang lebih luas, kesian tuan-tuan. Betul tak? Kesian pada keluarga mereka. Walaupun mak dengan anak dikebumikan di dalam satu liang, tapi cerita di sebaliknya sedih. Betul tak? Sedih cerita dia. Pasal apa? Mak, anak bunuh mak, anak kena langgar lori, tanam sekali. Kesian kat keluarga dia tuan-tuan. Ini ujian tuan-tuan, dapat anak tapi tak apa jadi. Ada orang dah ada anak mati, betul tak? Ada orang mati insiden anak dia, ada mati insiden. Ada orang anak 2 orang sekali mati lemah, ada 2 orang sekali mati lemah, ada. Dua-dua mati lemah. Kesian tuan-tuan. Bukan je pun alat bungsu ya, alat bungsu tu yang mati berapa hari baru jumpa kat Simpang 4, alat bungsu kan.
tahun lepas ke 2 tahun lepas macam itulah kejadian kat Alat Bungsu. Bapak dia kahwin 2. Jadi kahwin 2, depa tu anak bini pertama. Jadi daripada rumah mak depa tu tak jauh dengan kampung saya duduk Alat Bungsu, selang dalam kampung saya Parit Buang lah, depa belah tu lah. Saya Parit Haji Kasim 1 dekat dengan surau Tungguru Haji Sabran tu, dalam masuk dalam kan. Depa di Parit Sepampat dekat Pekan Alat Bungsu tu. Jadi rumah depa sini, rumah tok depa sini. Jadi ayah pula kahwin 2. Mak biasanya kalau suami kahwin 2 ni isteri berat lah fikirannya, terganggu kan. Yelah ada 2. Kena pula isteri, suami tak pandai jaga hati isteri lagi lah. Jadi ceritanya depa ni duk ulang-alik pergi ke rumah tok depa. 3 orang. Saya tak ingat yang jatuh tu umur 8 tahun dengan 6 ke, tak ingat lah, begitulah. Ada lagi seorang yang 3 tahun tu, depa 3 orang duk main-main. Masa depa duk lari tu, ayak dalam jatuh yang umur 6 tahun yang itu. Kakak 8 tahun, ayak dalam tuan-tuan masa tu. Orang tak ada masa tu dekat Maghrib. Dekat Maghrib. Tahun lepas kot, ke 2 tahun lepas macam tu, baru lagi. Jatuh. Bila jatuh, adik dia jatuh, kakak nak selamatkan adik dia. Allah, kesian tuan-tuan. Tak boleh bayangkan dalam fikiran lah. Kesian. Dia ambil nak cuba tolong adik dia, dia pun jatuh. Dia jatuh, adik dia jatuh. Yang hak 3 tahun tu balik, tak reti nak cakap kat mak dia. Kesian. Saya kesian paling kesian kat mak dia lah. Dah lah lelaki kahwin 2 satu hai, anak pula dah jatuh dalam tu. Kesian. Jumpa pun dah kembung, betul tak? Selalu kes macam ni tuan-tuan, doktor ke apa memang marah ha, betul tak? Doktor marah mak bapak lah, lagu mana. Kesian tuan-tuan. Mati dua-dua lah. Berapa hari dah kembung baru jumpa adik dia. Yang mak dia ingatkan duduk rumah tu selang kan, duduk rumah tu kot laki dia bawa pergi rumah bini nombor 2. Dia dah fikir lagu tu, rupanya duduk dalam ayak tu. Allahu Akbar. Saya berat ujian. Yang berat mak dia tu, berat ujian. Masya Allah. Saya bila baca berita macam tu, saya harap anak dia tu menjadi asbab dia masuk syurga. Itu harapan saya. Anak dia yang mati itulah yang bagi sebab dia masuk syurga lah. Mudah-mudahan dapat syurga yang tinggi. Sebab anak-anak boleh bagi syafaat untuk mak dan ayah. Anak yang mati sebelum lahir ni lah, sebelum balik. Anak yang mati sebelum balik. Ada satu kes adik-beradik belah mak saya dulu. Ni nak kenduri kahwin ni. Duk syok-syok nak kenduri kahwin ni. Masak kan dulu orang dulu ni cerita lama dah lah, lebih kurang 20 tahun 30 tahun lepas kan. Lama dah. Duk masak kenduri kahwin kan. Kita dulu-dulu kan mana ada kontrak kan, gotong royong. Jadi malam tu dah masak, betul tak? Masak. Tengah masak-masak tu, biasalah budak-budak lari-lari kan. Ni adik-beradik mak saya lah. Lari-lari masuk dalam kawah. Dia tak mati. Melekat habis ni baju dengan isi. Masa pergi hospital tu, silap saya hospital Parit Buntang, tak silap saya lah. Lama dah. Masa doktor tengah cuci luka, dia tak mati lagi budak tu. Tapi budak tu duk menangis lah, tak nak mati. Tuan-tuan. Dan budak tu mati. Tapi doktor misi punya marahlah dengan mak bapak. Marah sungguh. Ni lagu mana jaga anak. Marah bukan sikit, marah sungguh-sungguh lah. Masa dia tengah buka baju budak tu kan, cuci luka tu, jadi matilah budak tu. Kemudian mati. Jadi tuan-tuan nak cerita, Allah, ujian ni berat lah. Saya antara doa saya harap ya Allah panjangkanlah umur saya, isteri saya dan anak-anak saya. Minta lindunglah kematian di usia muda. Nanti kita tengok orang yang diuji dengan kematian anak ni dahsyat, betul tak? Banding dengan orang yang tak ada anak, dengan orang yang ada anak mati, berat tuan-tuan. Berat. Bukan berat sikit, berat sungguh lah.
Ada satu tu saya dengar ceramah ustaz. Dia kata ada orang yang mana 10 tahun tunggu anak, 10 tahun tunggu anak, 10 tahun tunggu nak dapat anak. Bila dapat anak, sangkut. Maka doktor tanya dia, nak anak ke nak isteri ke? Selamat anak, bini mati. Selamat bini, anak mati. 10 tahun dah tunggu anak. Kalau tuan-tuan pilih anak ke pilih isteri? Pilih anak. Allah, kejamnya. Jangan pilih anak kot. Dia pun pilih isteri lah. Tapi ceritanya bila dia tengok jenazah anak yang dia dah tunggu 10 tahun, kerat dua. Berat. Itulah dunia, tuan-tuan. Ujian ni datang dahsyat. Saya bagi tahu tuan-tuan, ujian memang hebat. Bukan mana ujian ni tuan-tuan kena ujian, tak ada apa pun, relax kan. Itu bukan ujian. Ujian ni tuan-tuan kena tuan-tuan pun runsing. Hilang kadang-kadang fikiran kita memikirkan berat. Itulah ujian. Sebab tu jangan kita anggap hidup kita ni takkan ada ujian. Itu silap, salah. Sebab tu ingat, bila kita hidup kita kena ujian. Sebut dalam diri kita, inilah kehidupan dunia yang penuh dengan ujian. Tak ada orang yang tak mau kena ujian, betul tak? Tak ada orang yang nak kena ujian. Semua kalau boleh tak mau kena ujian. Tapi ujian tu datang, tak kira lah orang tu baik ke tak baik ke, orang Islam ke orang kafir ke, semua kena tetap pergi hospital. Orang bukan Islam pun banyak sakit. Tengok luar negara kan, di India, di Afrika, berpuluh ribu orang mati tiap-tiap tahun tak ada makan. Dia pun bukan Islam. Ujian itu konsep hidup, tuan-tuan. Itulah falsafah kehidupan. Ujian akan datang silih berganti. Dan ujian kalau dia mai, memang tuan-tuan tersandak kat dinding lah, senang kata. Kena ke debu, tersandak kat dinding lah. Itu ujian. Kita perlukan kesabaran dan ketabahan untuk hadapi ujian-ujian yang nak mai ni. Saya pernah jumpa satu pakcik. Dia cerita masa itu bini dia sakit. Jadi masuk CCU. Pakcik ni menangis, tuan-tuan. Saya tak pernah tengok orang tua menangis. Ni orang umur 60 lebih menangis. Nampak tak lawa lah, tuan-tuan. Nampak buruk lah, tuan-tuan. Menangis, tuan-tuan. Kesian lah, tuan-tuan. Menangis sungguh. Ialah dia sayang bini dia. Menangis. Dia kata doa lah. Lama dah. Tu saya tengok macam tak padan lah dia menangis ke hospital lepas tu. Menangis, tolonglah doa, lama dah. Kalau nak mati pun biarlah aku mati dulu. Betul lah, tuan-tuan. Tapi kalau tanya isteri tuan-tuan, kalau tanya tuan-tuan lah, antara isteri tuan-tuan dengan tuan-tuan, siapa mati dulu? Kita mestilah kata kita dululah mati. Tapi saya tak tahulah kok tuan-tuan kata biar dia mati dulu lah, boleh aku menikah lain. Yang tu saya tak tahu. Kok ada lagu tu, tak tahu kok tu. Kalau ada yang lagu tu, saya tak tahu. Nak kata apa, tuan-tuan? Lumrahnya lah, tuan-tuan, mesti tuan-tuan kata biar aku mati dululah. Kita tak rasa kehilangan isteri. Tapi bila tanya isteri kita, nak siapa mati dulu? Suami ke? Puan ke? Misalnya isteri, mestilah kata biar dia pergi dulu. Takkanlah isteri kata ambil pi lah orang tua tu pergi dulu, buat semua ayah. Takkan dia sebut lagu tu. Betul tak? Saya yakinlah begitulah. Sebab apa, tuan-tuan? Semua tak mau merasai kehilangan. Kita tak mau merasai kehilangan. Isteri yang dah faham kita punya PN, betul tak? Laki aku PN dia lagu ni. Bukan senang tu. Tentang menikah nombor 2, susah, tuan-tuan. Dia nak faham PN, tuan-tuan tu. Tak mana yang laki aku tak suka, bukan senang nak faham. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan menikah satu lagi, susah, makan masa tu. Bini dah faham dah. Bini tengok muka suami yang merajuklah laki aku ni. Ini mesti masakan kulang garam. Ini mesti baju tadi serika
kedut sikit. Tengok tahulah. Suami pun sama, isteri pun sama. Bukan senang nak kahwin, nak faham pasangan baru, susah. Tapi tuan-tuan, kena ingat satu benda. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, sampai satu masa kita akan merasai kehilangan. Betul tak? Walaupun kita tak mau, nangis bila lagu mana pun, kita akan merasai kehilangan. Berat lagu mana pun, tak hari ni lusa, tak tahun ni tahun depan, tak tahun depan lagi 3-4 tahun. Tapi sampai masa dia akan pergi. Semua tuan-tuan. Mata yang jelas jadi kabur, lutut yang kuat menjadi sakit, badan yang sihat menjadi lemah. Ada orang, isteri, suami, anak-anak, ada masa dia akan pergi, meninggalkan kita. Sampai masa kita kena tahulah. Maknanya tunggulah saat. Kalau kita tak meninggalkan isteri kita, maka isteri kita lah yang akan meninggalkan kita. Nah, okey tuan-tuan. Pada anak-anak dia. Jadi ujian ni datang pada diri, kemudian pada anak-anak, wa malih, dan harta. Ujian juga akan datang pada harta. Kena ingat tuan-tuan, saya dan tuan-tuan, kita akan diuji. Mungkin kita akan rugi 1,000, 10,000, mungkin 20,000, mungkin 50,000, mungkin ratus ribu, mungkin juta. Tapi kita akan diuji pada harta. Itu kena tahu. Jadi kalau rugi janganlah sedih sangat. Ada orang diuji ya. Tuan-tuan tengok orang yang kena tipu dengan skamer. 90,000, 30,000, 200,000. Bukan sikit, banyak. Baru ni pun ada seorang ustaz kena tipu berpuluh ribu, kena tipu berpuluh ribu. Dia tak sebut detail, tapi berpuluh ribu dia kena tipu dengan skamer. Tuan-tuan janganlah percaya tuan-tuan. Kalau orang kata hang bagi aku duit, lagi 3-4, hang bagi 1,000, lagi 3-4 bulan aku bagi hang 100,000. Ini semua kelentong tuan-tuan. Ada yang kata harta orang kaya kat luar negara lah, ada yang kata harta raja kat luar negara lah. Ni semua tipu. Tuan-tuan ada dengar yang ustaz tu kena yang tu lah. Sebelum ni saya dengar dah, ada orang kata macam tu lah. Katanya seorang hartawan Malaysia, nama Tan Sri apa benda tau, saya pun tak ingat lah nama dia. Katanya Tan Sri ni dia buat bisnes, harta dia berada di luar negara 200 trilion. Kun ada yang dah dengar ni, saya nak bagi tuan-tuan, ni kelentong tuan-tuan, tipu. Dia kata dia ada harta 200 trilion. Datuk ni apa semua, saya tak kenal Datuk ni. Katanya Tan Sri, bukan Datuk, Tan Sri. Kononnya 200 trilion tu tak boleh nak bawa masuk ke dalam negara, kena bayar cukai. Tuan-tuan, pakai logik bodoh pun tuan-tuan, maaflah saya sebut bodoh lah tuan-tuan, kita pakai logik bodoh pun benda ni tak logik. Takkanlah 200 trilion. 200 trilion ni lebih kaya daripada harta negara kita tuan-tuan. Ni menipu. Dengar 200 trilion, penipu tuan-tuan. Orang paling kaya kat dunia pun tak ada sampai trilion tuan-tuan. Tak ada. Bilionnya. Ini hang tipu sampai 200 trilion. Saya dengar dia sebut 200 trilion, saya tahu ni tipu. Saya pun ada orang bagi tahu saya, siap pakai kopiah lagi. Oh, marilah join. Oh, pakai kopiah putih, nak menipu. Dengar 200 trilion, penipu besar. Orang yang paling kaya kat dunia pun duk ada dalam 100 bilion, 200 bilion, tak ada sampai trilion. Takkanlah negara kita ada kekayaan 200 trilion, negara kita tak mau. Tapi orang boleh kena tipu tuan-tuan. Sedih kadang-kadang orang kampung yang tak tahu apa boleh kena tipu. Ini manusia yang bagi saya tak fikir halal haram. Sekejap tuan-tuan, dah batuk sikit tuan-tuan. Saya dulu dia promote kat saya. Dia kata bagi 500 tuan-tuan, bagi 500, lagi 3 bulan dapat 1 juta. Tak gila tuan-tuan? Orang boleh percaya? Ui, saya tak tahulah tuan-tuan.
Macam mana boleh percaya benda lagu ni? Saya lupa lah nama Tan Sri dia berguna tu. Jadi dia kata bagi 500 dapat 1 juta, bagi 1000 dapat berapa, 50 juta lah. Macam tu lah tuan-tuan. Tipu yang memang tipu sungguh lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya tak masuk. Cuma lama dah ni. Yang cerita saya ingat 2 tahun lepas, 2 tahun ke 3 tahun macam tu lah. Jadi orang tua ni kata, ustaz masuk ustaz, ramai dah masuk ni. Masuk banyak ni dapat banyak ni, masuk banyak ni dapat banyak ni. Saya tak masuk, saya tahu tipu. Tapi orang tua tu antara orang penting. Konon ni dia jumpa Tan Sri tu lah kat Negeri Sembilan, kat Juasih. Saya tunggu tuan-tuan. Dia kata lagi 3 bulan. Dah 3 bulan saya tanya dapat ke belum, tak dapat lagi. Lewat lagi sebulan. Nanti saya tanya dapat ke tak dapat. Dah 2 tahun sampai sudah tak dapat. Mana nak dapat? Yang atas tu memang kaki kelentong. Dia dapat duit, dia cabut lah. Ni yang terbaru ni pula, dia tak kata nak harta Tan Sri tu, harta raja pula. Nampak? Dia penipu lagi. Tuan-tuan jangan percaya lah tuan-tuan, itulah. Saya beritahu tuan-tuan, jangan percaya lah tuan-tuan. Tapi ada orang boleh percaya, saya tak tahu lah tuan-tuan. Kalau orang kata ada kekayaan 1 trilion, mohong tuan-tuan. Dengar trilion ni tuan-tuan, belah lah tuan-tuan. Penipu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang ni harta raja pula dah. Kononnya ada harta raja-raja Melayu dulu kat luar negara, berapa ratus trilion pula saya tak tahu. Jadi siapa yang nak masuk ke Malaysia kena bayar cukai. Kerajaan Malaysia nak cukai. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pakai logik sikit lah, kalaulah ada raja kaya 200 trilion, takkanlah kerajaan Malaysia tak mau. Ni cerita kerajaan Malaysia tak mau, kena bayar cukai. Mohong. Jadi siapa yang bayar tu, yang dia kata tu, siapa bayar 500, tolonglah kan, tolong dia 500, nanti dia bagi 1 juta. Iyalah 200 trilion ni. Memang 200 trilion. Siapa yang bagi 1000, dia bagi 50 juta. Pasal apa? Orang percaya harta negara. Yang percaya ni ustaz. Mengaji Universiti Malaya sama dengan saya. Mengaji Universiti Malaya sama dengan saya. Tua dah tuan-tuan, 60 lebih lah. Dia lagi tua pada saya tuan. Dah bencen cikgu dah pun. Boleh percaya dia kena berpuluh ribu, tak boleh nak bayar. Jual tanah. Dia dapat 300,000 kot jual tanah, lebih kurang macam tu lah. Pasal apa? Pasal jual tanah kena kelentong. Ustaz pun kena kelentong tuan-tuan. Bukan sikit, puluh ribu terpaksa jual tanah. Lagi 3 minit tuan-tuan. Lagi satu tuan-tuan. Ada seorang ustaz juga saya pernah jumpa. Ustazah pun pernah. Tetapi saya dengar umrah murah. Umrah murah kan. Alah 3,000 boleh pergi umrah. Menipu lah tu tuan-tuan. Mana ada umrah 3,000. Tapi ada orang percaya, betul tak kan? Dia tipu lah. Tipu macam-macam lah cara dia mohong ya. Siapa mangsa, dia guna kat ustaz. Betul tak? Ustaz macam saya ni ke ustaz lain ke yang main mengajar. Pasal ustaz bila mengajar boleh promote. Jadi siapa nak pergi umrah 3,000 saja jumpa saya. Berceretek lah mai. Murah kan? Ada seorang ustazah tu pun sama. Dah dengar murah. Sebab orang yang menipu ni kadang-kadang dia menipu sungguh. Saya ni dulu mengaji pondok 10 tahun. Saya ni anak saudara dengan tok guru pondok Pasir Tumbuh. Dia kelentong tunggu. Kopiah putih atas kepala. Betul tak? Baru nampak real. Kalau penipu ni memang ada name tag tulis penipu, senang kita kenal. Dia tak macam tu. Dia main dengan penuh gaya seorang ustaz alim ulama penipu. Jadi dia jumpa ustazah dengan ustaz, dia kata ginilah kumpul apa, ramai-ramai siapa nak pergi umrah murah kan, 3,000 2,000. Orang kampung ke orang masjid menjemaah dengar murah, ramai lah tuan-tuan. Kumpul duit sampai berpuluh ribu, beratus ribu kumpul. Ustaz tu dapat bagi kat depa, depa pun cabut. Saya nak tanya tuan-tuan, jemaah cari siapa? Cari ustaz dengan ustazah lah. Jemaah tak cari orang atas. Kami tak kenal orang atas, kami kenal ustaz. Ustaz yang ambil duit kami.
Betul tak? Jahat skema ni. Seorang ustazah tu asalnya duduk di Krian ni, dia tak salah ustazah ni. Dia kumpul duit bagi pada pihak atasan, depa cabut lari. Orang cari ustazah, mana ustazah adik kami? Kata pi umrah tak ada. Daripada duduk Krian terpaksa lari. Mati dah pun ustazah tu. Dia tak salah. Mati pun di Ipoh kot, macam tu lah. Tapi di luar daerah lah, orang duk cari dia, kesian. Ada satu ustaz tu pun sama, kena ratus ribu kena. Ratus ribu kena. Sampai sekarang duk bayang. Nampak? Duk bayang hutang orang. Bukan salah dia, dia kumpul. Dia bagi kat pihak atasan tu lari. Orang tak cari orang atasan, orang cari ustaz. Memang kalau orang report pun kita kena bayang. Kena bayang. Polis akan arahkan kita yang kumpul duit bayang. Itu kesan dia. Ada orang kena saya baca 90 ribu, 30 ribu. Allahu Akbar. Tengah memang tuan-tuan. Kita kalau kampung ni tuan-tuan tak payah kira skema lah. Tanah adik-beradik curi ada juga. Betul tak? Saya ada jumpa kes tu. Tanah sebelum apa? Sikit gitu kan, saya habiskan. Tanah sebelum mereka adik-beradik semua perempuan, seorang lelaki. Yang lelaki ni pandai kecoh lah. Sebelum ayah dia mati, tanah banyak ekar. Berpuluh ekar agak lah. Yang lelaki ni dia pandai kecoh. Dia buat macam mana? Dia beritahu kat ayah dia, ayah dia senapang patah. Lebih kurang macam tu lah. Nanti kalau ayah mati, saya nak mewarisi senapang patah tu. Jadi kena ada tanah dalam berapa puluh ekar kan, baru dapat lesen senapang patah tu. Jadi kata ayah, tukarlah nama tanah ni nama saya. Ayah bukan bagi kat dia, tukar nama untuk dia dapat teruskan lesen apa? Senapang tu. Ni tanah adik-beradik perempuan dia ramai kat, dia seorang lelaki. Mati je bapak dia. Okey ya, ni semua tanah aku punya. Oh, teruk. Tapi duk main masjid, duk main surau, duk main ngaji. Ini orang lagu ni tuan-tuan, maaf bahasa lah tuan-tuan, nak masuk syurga payah. Tak kira lah dia umrah 1000 kali pun, sebab menzalimi orang. Sebut dalam hadis, man akhadha shibran minal ardi tuwiqa fi unuqihi 70 aradin, atau kama qala, siapa yang ambil sejengkal tanah secara zalim, man akhadha shibran minal ardi zulman, siapa ambil tanah orang lain sejengkal je secara zalim, paksa, tipu, kelentong, akan digantung di tengkuk dia 7 lapis bumi. Itu sejengkal. Ini berapa puluh ekar tanah adik-beradik pula tu. Saya tahu cerita lagu mana, AJK Masjid beritahu. Sebab ahli keluarga dia jumpa JK Masjid, kami ni menumpang je atas tanah orang. Oh, jahat lah tuan-tuan. Tapi kopiah putih atas kepala. Nampak ahli agama, tapi jauh tuan-tuan, jauh. Yang kesian adik-beradik perempuan dia, tanah atas tanah bapak tu, betul tak? Tanah dia pun atas tanah tu. Yang tak tahan, yang laki ni pula, anak dia ramai. Ada 10 ke 11 ke 12. Dia dah bagi dah, okey, alung tanah ni, alang tanah ni, atis tanah ni. Ui, banyak cantik ni tanah adik-beradik yang ni. Muka tak tahu malu. Ui, tuan-tuan, janganlah. Seorang kikis pun sama. Mati, abang sulung ambil kat dia semua. Betul tak? Mana ada dalam Islam abang sulung ambil semua? Tak ada. Kadang ada orang silap faham bila tak ada wali kan, ayah tak ada, tok tak ada, adik-beradik ada ramai, abang sulung, adik nak kahwin, siapa yang boleh bagi kahwin? Abang sulung ke nombor 2 ke nombor 3? Ada orang kata pikir mesti abang sulung. Mana ada? Tak disyaratkan abang sulung. Betul tak? Tak mana ada syarat abang sulung. Yang penting adik-beradik lelaki, si ibu busu bapa. Mana ada syarat abang sulung? Siapa pandai-pandai syarat ni? Bila mati je mak, maka abang sulung lah berkuasa membahagikan harta. Salah. Ini semua pengaruh cerita 3 Abdul lah. Betul tak kan? 3 Abdul. Oh, ni hang dapat rumah ya. Pengaruh cerita 3 Abdul. Bukan. Mati je ahli keluarga, maka hak dah ada dalam Quran. Abang sulung kalau nak tolong apa, tolong bagi boleh lah, rancang. Bukan ada kuasa bagi, dah ada dah hak dalam kitab tu. Quran dah sebut lagu mana. Okey tuan, saya minta maaf tuan, terlajar tuan. Tapi tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan,
hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah, sehinggalah dia bertemu dengan Allah tidak ada dosa di badannya. Sebab tu orang beriman laki dan perempuan sentiasa diuji. Pada diri dia sakit, anak dia sakit ke, tak berjaya ke, anak meninggal ke, ataupun harta dia berkurang ke, kena tipu ke. Kenapa ujian ni sentiasa datang silih berganti? Sebab Allah Ta'ala nak orang beriman laki dan perempuan nanti bertemu dengan Allah tak ada dosa dah. Pasal apa tak ada dosa? Semua telah Allah balas kat dunia. Faham tak? Sebab tu orang beriman laki dan perempuan diuji. Ada pun orang yang jahat, mayang tak jahat pula tu, kalau dia kena bala tu memang azab lah. Azab daripada Allah supaya dia kembali bertaubat. Boleh lah. Ada pun kita bila kena ujian, orang yang beriman lah, mudah-mudahan kita semua lah, untuk mengangkat darjat kita, dihilangkan dosa. Jadi jangan heran lah tengok aku ni baik pun kena sakit macam-macam, dia tu tak semayang sihat. Silap tu. Kita dikena macam-macam supaya hilang dosa kita. Nanti bertemu dengan Allah duduk di makam yang tinggi. Ada pun orang yang buat maksiat duduk sihat dia, risau itu istidraj. Supaya apa istidraj? Nanti mati tak sempat taubat. Betul tak? Duduk sonok sakit jantung mati. Betul tak? Naik kereta accident mati. Okey, minta maaf pelajar. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat inna lillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an ma tafarraqna ba'dahu tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la mutula wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.